What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. Okay, first of all aku nak minta maaf sangat-sangat sebab beberapa hari tak upload konten. Sebab yelah, nak kata busy pun tak sangat, just aku tengah duk set up sikit untuk upcoming planning pada bulan Oktober nanti. So stay tune, okay, untuk announcement what will Kimi Skoverto offer to you guys. So hari ni kita nak berborak pasal King the Lunarian. Sebelum ni aku ada juga sentuh sikit pasal bangsa King ni, cuma baru-baru ni aku ada terjumpa satu posting dekat Reddit dan aku rasa syok pula kalau dia ajak berbincang bersama. Dan dalam video ni juga aku pun ketengahkan aku punya teori sendiri sedikit sebanyak. Alright, let's proceed with the content. Keenakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Kontrol. The Mystery of the King Race, Lunarian and their true power. Dalam chapter baru-baru ni, kita telah diberikan fakta sejarah baru dalam dunia One Piece mengenai ancient tribes yang dijangka sudah pupus. Poin ini dianggap sebagai origin kepada King, salah satu all-star dari Beast Pirate. Setakat ini banyak puak atau race yang ditunjukkan dalam dunia One Piece selain dari human race. Ada banyak gila race dalam dunia One Piece ni. Contohnya Fishman, Giant, Minks, Dwarf. Dan dalam kalangan bangsa manusia sendiri, ada berlambak-lambak tribe. Contohnya Three Eyes Tribe, Kumate Tribe, Kuja Tribe, Torino Tribe, Long Arm Tribe dan banyak lagi. So untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi pasal race ni, korang boleh tengok video yang aku buat sebelum ni pasal race. Aku tinggalkan link di ruangan description kat bawah. So pendek kata, kepelbagaian race dalam dunia One Piece ini menjadi satu elemen menarik dalam jalan cerita One Piece selain dari plot cerita One Piece itu sendiri. Walau bagaimanapun, Oda masih belum lagi bagi pendedahan details tentang Lunarian Tribe atau race King ini. Apa sebenarnya Lunarian ini? Apa kekuatan dia? Dan banyak lagi misteri tentang Lunarian Tribe yang belum terjawab. Banyak fans telah membuat pelbagai spekulasi tentang Lunarian Tribe ini. Salah satu teori menarik yang dikemukakan adalah Lunarian adalah race Birdman. Menurut teori itu, Lunarian Tribe adalah salah satu contoh race baru yang menggabungkan manusia dan haiwan. Setakat ini pun telah ada contoh race lain yang menggabungkan manusia dan haiwan, iaitu Fishman. Badan race Fishman juga agak serupa dengan manusia, tapi ada beberapa bahagian pada badan mereka dan appearance diorang yang kelihatan seperti ikan. Diorang boleh bernafas bebas dalam air tanpa udara. Fishman juga ada kebolehan untuk mengawal air. Dalam chapter 70, Johnny mendedahkan bahawa bangsa Fishman ini memiliki kekuatan 10 kali ganda kekuatan manusia sejak lahir lagi. Dan menariknya tentang bangsa Fishman ini, mereka bukan sahaja mampu untuk memanipulasi air untuk menjadi salah satu daripada serangan mereka, bahkan di Fishman Island juga terdapat Fishman Dojo yang mengajarkan kepada mereka Fishman Karate. Dan kuasa Ultimate Fishman adalah di saat mereka mula bertarung secara serius, which is ketika itu mereka mampu untuk mengubah arus lautan, bahkan mampu untuk menghasilkan pusaran air. So ini adalah contoh untuk bangsa yang memiliki hybrid manusia dan haiwan lautan. Ada contoh race lain yang menggabungkan manusia dan haiwan dengan menggabungkan manusia dan haiwan darat dan dikenali sebagai Minks. Seperti Fishman juga, badan diorang masih kelihatan seperti manusia, tetapi appearance diorang adalah dalam bentuk haiwan. Contoh race Minks adalah Nekomamushi, Inuarashi, Carrot, Wanda dan banyak lagi lah. Minks ada kebolehan untuk menghasilkan dan mengawal electricity dan boleh mengubah menjadi figure yang menakutkan apabila full moon yang dipanggil sebagai sulong form. So macam Fishman tadi juga, Minks dikatakan lebih kuat berbanding manusia biasa dan keseluruhan bangsa Minks ini langsung tidak ada yang lemah dari kalangan mereka, yang membawa maksud every Minks is a warrior. Dan race ketiga yang menggabungkan manusia dan haiwan udara yang boleh terbang yang dikenali sebagai Lunarian dan appearance diorang sangat mirip dengan burung. Contoh bangsa Lunarian adalah King. Mereka ada kebolehan untuk mengawal api. Ini agak make sense sebab setiap race atau tribe mewakili haiwan-haiwan darat, laut dan udara atau langit. Semua race ini juga ada ability yang berkaitan dengan salah satu elemen seperti air, elektrik dan api. Persoalan di sini adalah macam mana King menghasilkan api? Fishman boleh mengawal air walaupun ketika mereka di darat dengan mengawal particles air di udara dan menggunakannya untuk pelbagai tujuan. Minks pula menggunakan bulu dari badan mereka untuk conduct static electricity. Ada kemungkinan Lunarian ada persamaan dengan Fishman, iaitu menggunakan udara di sekitar mereka. Perbezaan di sini mungkin adalah Fishman fokus
pada partikels air, sementara Lunarian fokus pada partikels oksigen yang membolehkan mereka menghasilkan api. Sepanjang siri manga berjalan, kita telah beberapa kali melihat orang dari bulan, which is people from the moon, dimension. Yang pertama adalah Enel yang pergi ke bulan, dan lukisan yang menunjukkan orang-orang yang mempunyai sayap seperti King. Mereka mempunyai sayap, tapi kita tak pernah dimaklumkan yang mereka berasal dari bulan. Mungkin mereka adalah kacukan dan tak tahu mengenainya. Satu benda yang kita tahu ialah mereka mampu untuk nyalakan api yang mana kita tak pernah tengok mana-mana Sky People buat. Setakat ini hanya ada beberapa karakter yang mampu berbuat demikian, dan mereka adalah pengguna buah devil. Dan ada juga beberapa karakter yang mampu menghasilkan api seperti yang aku sebutkan sebelum ni lah, yang bukan pemakan buah devil merah-merah Nomi pun, macam Hannibal, kru Eustace, Captain Kidd, even Luffy sendiri pun mampu menghasilkan api menerusi serangan Red Hawk-nya, dan Doflamingo juga mampu menghasilkan api menerusi serangan Overheat-nya, dan begitu juga ada beberapa lagi karakter yang lain. Sanji juga ada kebolehan ini. So, adakah Sanji mempunyai genetik Lunarian race? Okey, kita mungkin ingat Sanji menghasilkan api kerana semangatnya yang membara, seperti yang dikatakan oleh Oda dalam SBS Question Corner. Tapi tunggu dulu, perhaps mungkin Oda jawab soalan itu dengan hanya bercanda cuma. Adakah tak normal untuk menghasilkan api jika Sanji bukan Lunarian? Kita tahu yang Sanji adalah bahan eksperimen. Bagaimana kalau memasukkan genetik Lunarian adalah salah satu eksperimen yang dilakukan terhadap Sanji. Sanji juga mention yang dia berasa sedikit ganjil selepas menggunakan red suit untuk kali kedua. Nampak kat sini macam genetik Sanji dah mula awaken selepas guna suit yang direka untuk dia. Kita detail pasal Sanji ni mungkin hint Oda untuk reveal sesuatu yang besar dan menarik pasal Sanji. Dan I'm just curious berkenaan satu perkara. Okey, kita berbalik pada poin bangsa kacukan manusia dengan haiwan lautan dan daratan tadi. Kalau bangsa kacukan manusia dengan haiwan lautan, diorang ada satu kebolehan lagi yang dipanggil sebagai Poseidon, yang merupakan a mermaid yang mampu untuk mengawal satu haiwan yang raksasa saiznya. So begitu juga dengan Minx yang merupakan kacukan manusia dengan haiwan darat, yang mana mereka menjadikan Zunisha sebagai tempat mereka bertenggek. No, bukan maksud aku untuk cuba menukarkan pendirian aku tentang ancient weapon seperti yang aku nyatakan sebelum ini. Maksud aku, I'm just curious, kalau manusia haiwan laut mampu mengawal Sea Kings, raksasa lautan, dan dipanggil sebagai Poseidon, adakah keterlaluan kalau kita nak katakan berkemungkinan Minx mampu untuk mengawal ancient weapon yang merupakan raksasa daratan? Dan seperti mana yang kita dapat tengok pun, kalau ada raksasa daratan, it will bounce back to Zunisha, ataupun raksasa yang berada di Florian Triangle yang kita boleh tengok masa di trailer bug sebelum ni tu. Tu argumen pertama. Argumen kedua aku pula adalah, kalau betul lah argumen pertama tadi, would it be too coincident kalau bangsa yang berhybrid manusia dengan haiwan langit seperti King ini juga mampu untuk mengawal ancient weapon yang berada di langit, maybe Uranus. Dan after all, bangsa King ini juga dijuluki sebagai god yang mendiami Red Line long time ago. Dan adakah disebabkan itulah world government menghapuskan keseluruhan bangsa King ini supaya the ancient weapon yang sebelum ini mampu dikendalikan oleh hanya bangsa King sahaja dapat dihapuskan? Sebab kalau kita tengok balik, Poseidon, Uranus dan Pluton sebenarnya adalah diterbitkan dari nama-nama god atau dewa. Contohnya Pluton yang mungkin diterbitkan dari nama dewa Pluto menurut kepercayaan Roman. Begitu juga dengan Uranus. Manakala Poseidon adalah berkemungkinan diterbitkan dari nama dari Greek god. Cuma kat sini yang menjadi pelik dan konfliksnya adalah kalau bangsa King ini mampu mengendalikan Uranus dan dipanggil bangsa god, kenapa bangsa Fishman, which is Shirahoshi tu, yang sudah terang lagi bersuluh merupakan Poseidon yang mampu mengawal raksasa lautan, tidak dipanggil bangsa god juga kan? Sorry guys, bukan bermaksud nak buat korang pening, just nak ajak korang berfikir bersama. Cumanya tu je lah, akan menjadi sangat menarik dan sangat cocok kalau bangsa manusia kacukan haiwan lautan mampu mengendalikan raksasa lautan dan dipanggil Poseidon, manakala bangsa manusia kacukan haiwan daratan mampu mengendalikan raksasa daratan dan dipanggil Pluton, manakala bangsa manusia kacukan haiwan langit mampu mengawal raksasa langit dan dipanggil Uranus. Tak ke gitu geng? Again, this is just an assumption, belum terbukti kesahihan dia. So, adakah King itu level god? Kalau kita tengok balik kata-kata Whitebeard, King memang boleh dijadi god, tapi terma god dalam One Piece tak melambangkan apa-apa selain reputation. Contohnya Celestial Dragon ditermakan sebagai god, tapi mereka adalah golongan manusia yang keji dan sombong. So mungkin ada persamaan dengan terma god pada King. Support
Nakama first. Dalam segmen SNF ini aku nak highlight satu YouTuber yang bernama Keisuke Peter Channel. As at this video dihasilkan, dia baru ada 184 subscribers dan telah menghasilkan lebih dari 10 video. So main genre dalam konten channel beliau adalah berkaitan game bola sepak yang diorang main. Dan dia juga pernah mencatat viewers terbanyak berjumlah 4.4k views dalam video Master League Kelantan FC. To the right. Looks to set ball. Big chance! So jom gang, kita sama-sama support channel beliau so that channel dia bertambah bilangan subscribersnya, dan link aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Selain itu, hari ini juga aku nak highlight YouTube channel yang bernama Tengku Wan. As at this video dihasilkan, Tengku Wan baru ada 197 subscribers dan telah menghasilkan 8 video. So main genre dalam konten Tengku Wan adalah tentang penghasilan lagu-lagu hip hop karya dia sendiri. Tengku Wan ni pernah mencatat jumlah viewers terbanyak berjumlah 332 viewers dalam muzik video Celaru. Satu sudah buat persiapan, isteri dan anak kau sila persiapkan. Beri satu amaran, nyawa jadi sasaran. Minda sudah tertawan, jangan hati jadi tawanan. So jom gang, kita sama-sama support channel Tengku Wan so that channel dia bertambah bilangan subscribers. Link YouTube Tengku Wan aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Dari apa yang kita tahu setakat ini, dari ketiga-tiga All Stars, King banyak berdiam diri dan benda ni pasti bersebab. Sebagai antara Lunarian terakhir, dia mungkin ada tujuan atau agenda tersendiri yang mungkin akan didedahkan nanti. Aku kan apa tahu, aku just macam ni je. Biasanya kalau enemy yang agak serius ni, contohnya macam Katakuri, dia akan berakhir dengan favoring Luffy. Yes, seriously, memang Katakuri favor kepada Luffy, because one thing yang kita kena ingat, selain dari kata-kata Luffy yang mampu menginspirasikan nakama atau aliansi dia, Luffy juga mempunyai kebolehan yang mampu untuk turn the peoples around him become his friend, seperti mana yang dimaksudkan oleh Dracula Mihawk. So tak mustahil juga Katakuri favor kepada Luffy setelah melihat determination Luffy dan kesungguhan yang ada pada Luffy yang tak ada pada mana-mana opponent yang dilawan oleh Katakuri sebelum ini. Dan kalau kita tengok King ni pun, dia punya pride, dia punya misteri pun sama juga macam Katakuri. So tak mustahil kalau Luffy juga mampu untuk mempengaruhi King untuk favor kepada Luffy, and maka dengan itu sekiranya lah King ini pengendali raksasa langit, maka dengan ini ketiga-tiga ancient weapon will fall under Mugiwara no Luffy. Seriously guys, ni just andaian je. Kalau korang nak take it seriously pun tak apa, tak nak layan pun tak apa. Apa pendapat korang guys? Sila tinggalkan sesuap pendapat kalian di ruangan komen di bawah. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. And gang, before I end, sedikit renungan. Terkadang didengari dan difahami oleh seseorang itu sudah cukup untuk memberi kelegaan. Mengetahui bahawa diri tidak sendirian dalam berjuang itu juga sudah cukup untuk membantu menemukan kembali kekuatan. Tentang apapun yang kita rasakan, belajarlah untuk meraihkannya secara sederhana. Jangan diabaikan dan jangan pula berlebih-lebihan. Kerana hakikatnya, setiap rasa itu saling menyempurnakan. Setiap rasa itu membuat kita lebih memaknai erti kehidupan. Dari apa yang dinamakan sakit, sungguh ia mengajar kita untuk bangkit. Dari apa yang dinamakan kecewa, sungguh ia mengajar kita untuk redha, akur pada ketentuannya. Semoga saat kita merasakan sedih, sakit, kecewa, kita dapat menerima setiap satunya sebagai hal-hal yang mengajar kita menjadi lebih dewasa. Biar setelah itu kita menjadi lebih teguh, juga lebih menghargai bahagia-bahagia yang datang berlabuh. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi